rakan Ketani, rakan-rakan sukarelawan Belia Ketani yang sudah ada di talian sekarang ini secara virtual. Kita bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Ros Fadzilah bin Haji Yusli. Beliau merupakan pegawai tugas-tugas kanan tingkat 1 selaku Ketua Pegawai Operasi Sukarelawan Belia COVID-19 Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan juga kita ni ada iaitu Yang Mulia Muhammad Abdul Wafi bin Haji Sofyan, Ketua Sekretariat Pusat Operasi Sukarelawan Belia COVID-19. Assalamualaikum keduanya, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat. Syukur. Okay. Jadi di sini Tuan, kita ni berkenalan dulu untuk Tuan Haji Muhammad. Kalau dia kenal, dia cinta gitu orang. Betul. Jadi kita ni perkenalkan apa peranan Tuan sendiri dalam sama-sama menyelenggarakan sukarelawanan ini ataupun jadi kita ni cerita sedikitlah tugas Tuan apa dan juga sebagainya. Silakan Tuan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebenarnya pegawai tugas-tugas SAS tingkat 1 di Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Dan alhamdulillah diberi kepercayaan oleh kementerian untuk mengetuai sukarelawan Belia COVID-19 ini. Di mana dalam sukarelawan ini saya alhamdulillah mencari pengalaman, mengaturkan sukarelawan ini bertugas dan juga merekrut sukarelawan dan juga menjaga kebajikan bis diorang ini dari segi makan minumnya dan juga dan lain-lain keperluan untuk bis diorang ini. Kalau Tuan Muhammad Abdul Wafi macam mana? Saya selaku Ketua Sekretariat Pusat Operasi Sukarelawan Belia COVID-19 ini melihat dari segi pentadbirannya hari-hari lah macam mana hari-hari itu beroperasinya Pusat Sekretariat dan juga di keempat-empat daerah lah. Macam kalau ada, saya berhubunglah dengan Tuan Haji Ros Fadzilah berkaitan dengan kerja setiap hari. Dan juga alhamdulillah saya mengikuti sukarelawan Belia ini sejak dari hari 18 Mac 2020, hari beroperasi pertamanya sukarelawan Belia. Untuk menunggu masa ini juga masih belajar di Malaysia. Buat masa itu ialah mengikut sukarelawan Belia lah sebagai sukarelawan. Cara yang paling salah satu cara yang mulia untuk Ketani menginvestasi masa ni, waktu Ketani. Waktu ni ialah Ketani bersedekah waktu, bersedekah masa Ketani untuk sama-sama menangani ataupun membenteras dan membantu mereka yang terbabit ataupun mereka yang mungkin saja terkesan dengan wabak COVID-19 ini. Jadi ingin juga kita tanyakan kepada Yang Mulia Tuan Haji Ros Fadzilah apakah sukarelawan Belia COVID-19 ini dan apakah antara peranan utamanya? Mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih kedua penyampai. Sebelum saya menjawab pertanyaan Tuan dan Puan Datuk, ingin juga saya akan mengungsikanlah sedikit mengenai dengan latar belakang sukarelawan Belia COVID-19 ini. Alhamdulillah, seperti mana yang dikongsikan oleh Awang Wafi tadi, sukarelawan Belia COVID-19 ini mula ditubuhkan dan beroperasi pada 18 bulan Mac 2020 di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang mana ia dinamakan sebagai Jawatankuasa Ad Hoc Sukarelawan Belia COVID-19. Ahli-ahlinya sebenarnya terdiri daripada pelbagai latar belakang ni maksud saya itu latar belakang dari persatuannya, agensi dari mana organisasi dan juga ada individu-individu ni. Dan kalau mengikut data yang kami ada, lebih 60 persatuan Belia ataupun persatuan sukan turut sama ni bergabung dalam sukarelawan Belia COVID-19 di seluruh negara. Kemudian kalau berbalik semula tadi pertanyaan Puan tadi itu kan mengenai dengan peranan ataupun tugas tanggungjawab sukarelawan ini, sebenarnya tugas
sukarelawan ini banyak nih. Ia mengikut lokasi-lokasi di mana ia ditempatkan. Ya. Tapi pada asasnya tugas utama sukarelawan belia ini ialah selaku tenaga bantu bagi Kementerian Kesihatan dan juga Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC itu Pak Lurah. Ya. Khususnya bagi melaksanakan tugas-tugas yang berisiko rendah. Khususnya berkaitan dengan penjagaan dan juga pengawalan SOP COVID-19 mengawal penularan wabak 19 ini. Dalam pada masa ini kalau dapat saya kongsikan lebih 90 buah lokasi sudah nih sukarelawan ini kami aturkan bertugas di seluruh negara mengikut tapi kalau dipecahkan 90 itu ikut kumpulan besarnya ialah kalau dapat saya kongsikan di sini yang pertama ialah hospital-hospital dan juga pusat-pusat kesihatan di seluruh negara, pusat-pusat vaksinasi negara, pusat-pusat swabbing, pusat-pusat pengasingan dan juga kuarantin, termasuk hotel-hotel tu Pak Lurah. Kemudian di lapangan terbang antarabangsa pun ada juga tu sukarelawan kita ni bertugas di sana. Kemudian pusat-pusat penghantaran cetuan makanan di 3 daerah. Kemudian insyaAllah yang akan datang ini di masjid-masjid seluruh negara akan dikerahkan juga sukarelawan-sukarelawanan ini. Sebenarnya sebelum ini memang sudah ada tuh sukarelawan kami tempatkan bertugas di masjid-masjid. Kalau ikut dari segi yang saya kongsikan tadi itu kan, setiap tempat itu lain tugasannya tuh. Kalau di kesihatan ataupun hospital, membantu petugas-petugas kesihatan memeriksa suhu badan, membantu memastikan memakai BruHealth. Itulah secara asasnya. Dan indah lupa juga kita ni sukarelawan ini banyak membantu mengantaran ini cetuan-cetuan makanan yang telah pun kena arahkan kuarantin mengasingkan diri di rumah. Betul. Itulah yang banyak sukarelawan ini libatkan diri dalam membantu ini kan kerajaan dalam mengawal COVID-19 ini. Banyak juga dalam 90 pasukan macam mana tu kan tuan? 90 tempat. 90 tempat tetapi ada beberapa pasukan. Dan jadi mungkin saja daripada yang telah diterangkan oleh Tuan Haji seketika tadi, dapat katanya bayangkan ni agak ramai juga yang menjadi sukarelawan belia sukarelawan belia COVID-19 ini. Jadi dan semestinya mestitah secara legal mesti harus didaftarkan dan sebagainya. Jadi macam mana pula dengan jumlah sukarelawan yang telah pun berdaftar yang mereka ini bersiap siaga untuk menyumbang bakti? Mungkin Tuan Wafi dapat memberikan penjelasan, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah sejak hari pertama sukarelawan belia COVID-19 ini beroperasi, hari ini kita telah mencapai 608 hari sukarelawan belia COVID-19 sejak ia ditubuhkan pada 18 Mac 2020 yang lalu. Sejak hari pertama hingga ke hari ini, alhamdulillah kita telah menerima pendaftaran secara keseluruhannya hampir 7,000 orang sukarelawan. Dari pendaftaran tersebut, kira-kira hampir 2,000 orang sukarelawan ini aktif bertugas. Jumlah aktif bertugas ini boleh sahaja bertambah ataupun berkurang berdasarkan dari keperluan Kementerian Kesihatan, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan dan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang memerlukan tenaga sukarelawan ini dari semasa ke semasa. Anu saja sebagai perkongsian bersama, ada di antara sukarelawan ini terdiri daripada sukarelawan yang pernah bertugas semasa gelombang pertama dahulu dan kini kembali bertugas setelah gelombang kedua COVID-19. Dan ada juga di antaranya sukarelawan ini yang memang aktif bertugas dari sejak hari pertama hingga ke hari ini. Tidak pernah berhenti berkhidmatlah. Hari-hari menjadi sukarelawan bersama kami dan bersama sukarelawan belia COVID-19. Dan pastinya juga pada gelombang kedua ini ada juga sukarelawan baru berdaftar dan ingin sama-sama berbakti dan berkhidmat kepada negara kita yang tercinta ni.
Alhamdulillah, insyaAllah kami sentiasa mengadu-ngadukan para belia dan para orang ramai yang ingin mendaftar sebagai sukarelawan di bawah Sukaran Belia COVID-19. Ya, itu dia. Bayangkan ya, 2,000 lebih daripada 2,000 sukarelawan yang aktif ketika ini. Itu selain orang kata ni mensyukuri dengan bakti mereka dan juga mereka tu mahu sebenarnya ada peluang yang diberikan juga. Jadi di sini untuk Tuan Haji apakah antara organisasi bukan kerajaan NGO yang terlibat dalam barisan sukarelawan belia COVID-19 ini? Macam mana ni Tuan? Terima kasih. Alhamdulillah, seperti mana yang saya kongsikan tadi dalam mukadimah, majoriti ahli-ahli yang berdaftar dalam sukarelawan belia COVID-19 ini adalah terdiri daripada pelbagai latar belakang persatuannya dan pergerakan-pergerakan belia, termasuk juga individu. Jadi kalau mengikut data yang kami ada ni, lebih 60 persatuan ni, ataupun organisasi ataupun juga kumpulan pergerakan belia bergabung sama dengan barisan sukarelawan COVID-19 ini. Antaranya kalau dapat saya kongsikan di sini ialah seperti Majlis Belia Brunei, alumni program Hikmat Bakti Negara, Persatuan Pengakap, Persatuan Bekas Prajurit pun ada, Persatuan Bulan Sabit Merah, dan banyak lagi lah persatuan-persatuan yang ada di Brunei ini yang ikut bergabung sama dengan sukarelawan belia COVID-19 ini. Dan inilah uniknya sukarelawan belia COVID-19, ada elemen-elemen kesatuan itu di dalamnya ataupun solidariti tanpa mengira apapun latar belakang bisdurang, dari mana organisasinya ataupun apa peringkat pendidikannya. Jadi keterlibatan sukarelawan dalam sama-sama bergabung tenaga dalam membantu negara menangani wabak COVID-19 ini dapat kita petikaikanlah. Apabila negara memerlukan khidmat mereka dalam situasi macam ini, alhamdulillah ramai belia-belia sukarelawan ini muncul. Mereka sama-sama bersatu demi bangsa, raja dan negara untuk sama-sama menjaga. Sukarelawan ini bukan saja terdiri daripada golongan belia. Betul. Malah ada juga golongan-golongan veteran ni yang ikut sama-sama bergabung ni untuk menjadi sukarelawan ini. Ini yang cantik ni sebenarnya. Atau saya yang dapat saya kongsikan lah kali sedikit mengenai dengan ini. Siapa sukarelawan ini sebenarnya. Walaupun Tuan Haji, walaupun ada banyak yang ingin menjadi sukarelawan belia ni, pastinya seperti yang Tuan Haji katakan tadi kan anda kira daripada mana mereka ni, peringkat umur, usia dan sebagainya, tetapi mesti ada kriteria atau mesti juga tani tapis kan siapa yang menginginkan jadi sukarelawan belia ni. Kalau sekiranya mereka yang sihat atau mungkin saja kanak-kanak juga kan digalakkan untuk menjadi seorang sukarelawan. Tetapi mungkin saja Tuan Wafi dapat mungkin memberi penjelasan. Kadang-kadang ada beberapa kriteria yang harus diambil kira untuk menjadi seorang sukarelawan. Kalau ada apa, siapa dan juga bagaimana caranya? Yang dikatakan tadi oleh Tuan Haji Ros Fazilah itu sebenarnya pusat pengurusan operasi sukarelawan belia COVID-19 ini tidak terlalu memilih dan sentiasa mengadu-ngadukan sukarelawan dari pelbagai latar. Tetapi namun ada beberapa terma dan syarat-syarat penting lah perlu diambil maklum. Antaranya pihak sukarelawan COVID-19 ini memerlukan individu yang memberikan komitmen penuh memandangkan tugas sukarelawan ini memerlukan komitmen setiap hari berdasarkan jadual yang ditetapkan. So lazimnya sukarelawan ini bertugas 8 jam sehari mengikut waktu pejabat ataupun shift yang telah ditetapkan. Sama ada sukarelawan ini bertugas pada shift waktu pagi, waktu petang dan juga waktu malam. So sukarelawan ini juga hendaklah berusia antara 18 tahun ke atas setelah gelombang kedua. Untuk makluman juga, kami juga menerima sukarelawan yang berusia lebih dari 50 tahun. Tetapi mereka ini masih dalam keadaan sihat dan bertenaga untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh pihak pengurusan. Yang paling penting masanya setelah gelombang kedua ni sudah menerima suntikan vaksin yang lengkap ataupun 1 dos. Sukarelawan ini juga yang berdaftar berada dalam keadaan yang dikatakan tadi dalam keadaan sihat dan tidak ada simptom-simptom demam dan sebagainya semasa mereka ini bertugas.
Yang paling penting juga tidak mempunyai masalah disiplin dan mematuhi persyaratan sejajar dengan keperluan Kementerian Kesihatan dan juga Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan dari semasa ke semasa. Juga akan dibagi tahu pihak Sukarelawan Belia COVID-19 ini sentiasa mengadu-ngadukan pendaftaran dari mana-mana individu untuk menjadi ahli sukarelawan. Bagi sama-sama kita berbakti dan berkhidmat serta sedia memberikan komitmen dalam sama-sama membantu negara dalam menangani penularan wabak COVID-19 ini. Ya. Layarilah laman sesawang Sukarelawan Belia COVID-19 iaitu www.sukarelawanbelia.com. Semoga Allah juru membalas jasa baik dan keikhlasan sukarelawan ini yang mendaftar untuk berkhidmat dan berbakti kepada negara kita ini yang tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi itu antara ciri-cirinya 18 tahun ke atas. Kalau yang lebih daripada 50 tahun itu mesti sehat. Kalau yang sehat baru tuh. Baru 8 jam sehari untuk bekerja ataupun bertugas. Dan apa yang paling utama juga disiplin juga ditekankan di sini. Alhamdulillah itu antara kriteria yang dicari untuk sukarelawan belia COVID-19. Jadi bagaimana penggerakan sukarelawanan yang dilaksanakan itu Wafi? Sejak gelombang kedua COVID-19 ini, keperluan bantuan tenaga sukarelawan untuk membantu Kementerian Kesihatan, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan dan agensi-agensi lain ini memang semakin meningkat. Jadi kami sebagai Pusat Operasi Sukarelawan Belia saling berhubung dengan agensi-agensi ini tentang pengarahan sukarelawan ini. Setiap keperluan tenaga yang dikehendaki, kami berusaha memenuhinya dengan mengarahkan sukarelawan belia COVID-19 ini bertugas di lokasi berkenaan. Seperti mana yang dikongsikan tadi oleh Tuan Haji Ros Fazilah, setiap permintaan daripada Kementerian Kesihatan, Pusat Bencana Pengurusan Kebangsaan ini, terlebih dahulu kami akan mendapat maklumat tentang berapa jumlah tenaga sukarelawan dan yang diperlukan dan juga skop tugasan mereka. Lepas itu barulah Pusat Pengurusan Operasi membuka link pendaftaran. Tugasan melalui pautan sukarelawanbelia.com yang mana pautan ini dapat diakses oleh orang ramai setelah mereka membuat pendaftaran menjadi sukarelawan belia COVID-19. Di samping itu juga pihak operasi juga akan memaklumkan kepada sukarelawan ini bagi pembukaan tugasan melalui channel Telegram iaitu Sukarelawan Belia COVID-19. Dengan membuat channel Telegram ini memudahkan sukarelawan-sukarelawan di bawah Sukarelawan Belia ini mengikuti sebarang tawaran tugasan yang ditetapkan. Jadi mereka memudahkannya lagi. Jadi apabila sukarelawan ini berjaya memohon, mereka ini akan dihubung oleh Pusat Sekretariat Operasi lepas itu untuk membagi bila mereka ini melapor dan bertugas mengikut lokasi berkenaan. Alhamdulillah setakat ini biasanya dalam tempoh masa 24 jam kami sudah berupaya bukan beberapa sukarelawan untuk bertugaslah di lokasi-lokasi yang ditetapkan atau diminta oleh agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Itulah tadi penjelasannya daripada Tuan Wafi mengenai pengarahan bagi sukarelawan yang dilaksanakan. Sekiranya lah kalau saya menekan pautan, mengklik pautan www.sukarelawanbelia.com dan tiba-tiba saya ingin menjadi seorang sukarelawan tetapi masih terpinga-pinga, tidak tahu apa akan dikerjakan, tidak tahu apa akan dilaksanakan kerana ini adalah sesuatu yang baru bagi kebanyakan kesemua orang yang berminat untuk menjadi seorang sukarelawan. Jadi macam mana nih untuk kita mengarahkan tugas atau melatih mereka untuk bersiap siaga, terus saja cekap untuk menerima tugasan dan juga arahan yang didatangkan daripada pihak Tuan. Mungkin Tuan Haji Wafi, Tuan Haji dapat menjelaskan macam mana caranya? Okey, alhamdulillah memang dia dinafikan banyak sukarelawan ini baru pernah kan menjadi sukarelawan dan tidak ada berpengalaman. Ini sebenarnya bukanlah menjadi halangan ataupun cabaran besar kami. Biasanya dalam proses pengambilan sukarelawan ini, kami akan menghubungi mereka ni dulu ni sebelum dia turunkan ke lokasi-lokasi untuk sesi taklimat ringkas lah.
mengenai dengan apa tugas mereka dan apa peranan mereka nanti. Dan dalam sisi ini juga mereka ini akan diajar nih, termasuk cara-cara pemakaian alat pelindungan diri yang betul atau PPE oleh pihak yang bertauliah. Dan dia juga menafikan ada juga di antara barisan sukarelawan ini adalah terdiri daripada sukarelawan yang memang sudah lama sudah lama bertugas sejak awal penubuhan, seperti mana yang diceritakan oleh Abdul Wafi tadi kan. Jadi mereka ni yang kami jadikan sebagai penyelaras ataupun vokal di lokasi-lokasi di mana tempat bisudarangan akan ditugaskan. Dan mereka ni juga akan menjadi mentor sekarang ni yang memimpin sukarelawan yang baru bertugas satu. Dan di samping itu juga kami beri juga bisudarangan ini panduan-panduan yang telah pun dikemas kini oleh Kementerian Kesihatan dan juga Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan dari semasa mengikut situasi perkembangan pandemik pada masa ini. Jadi dengan adanya mentor-mentor ini, insya-Allah para sukarelawan dapatlah melaksanakan amanah dan juga tugas yang telah pun diberikan itu dengan baik. Semoga alhamdulillah tidak ada masalah. Dan dalam situasi pandemik ini sebenarnya kami para sukarelawan ini sama saja ini, tidak kira yang baru ataupun yang lama. Mereka ini semua sekali sentiasa berada dalam proses belajar itu. Karena kita ini dapat menjangkakan perkara ini yang akan berlaku di masa akan datang. Tapi alhamdulillah lah kami semua ini dibekalkan dengan garis panduan ini oleh pihak berkenaan. Jadi di sana kami dapat belajar sama-sama. Alhamdulillah juga ini juga menjadi bekalan kami nih untuk membuat yang terbaik lah di samping doa dan tawakal, insya-Allah. Fakral. Ya, amin. Jadi di sini ya, Tuan, mungkin harapan Tuan, saranan Tuan kepada para belia kita dalam sama-sama menangani COVID-19, khususnya di negara ini. Untuk Tuan Haji, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan situasi kita ini pada masa ini, apa yang paling penting ialah kita ini sebagai rakyat perlu bersatu untuk sama-sama menunaikan tanggungjawab kita ini selaku rakyat bagi sama-sama mengurangkan risiko jangkitan ini. Dan insya-Allah tidak lagi lama kita ini akan memasuki fasa peralihan. Janganlah kita ini hendaknya terlampau komplasen ataupun selesa lah tu kita ni patuhi SOP yang telah pun dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan. Sama-sama kita ni membantu pihak kerajaan menangani wabak ini. Dan untuk sukarelawan-sukarelawan belia di luar sana tu, saya ingin menyerulah mereka untuk tampil dan sama-sama terlibat dalam apa juga aktiviti kesukarelawanan dan merebut peluang ini seumpamanya untuk menyumbangkan tenaga ataupun buah pikiran juga untuk dijadikan sebagai pengalaman yang berharga. Dan insya-Allah juga kita ni lagi lama ni akan menyambut Hari Sukarelawan Antarabangsa yang jatuh pada setiap Disember. 2 Disember. Jadi ini masanya barangkali kita dapat Dan dalam kesempatan ini juga saya dengan berbesar hatilah ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada sukarelawan yang sudah terlibat dan sama-sama berdiri membantu pihak kerajaan menangani penularan wabak COVID-19 ini. Semoga negara kita ini, negara Brunei Darussalam dan kita semua sekali juga para sukarelawan terhindar daripada wabak ini serta sentiasa di bawah lindungan dan juga keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagaimana pula dengan Tuan Wafi? Sekiranya apa harapan Tuan Wafi terutama sekali lagi bagi para ibu bapa ni yang ingaukan anak-anak mereka bekerja sebagai sukarelawannya terjangkit karangnya COVID-19 satu macam-macam ketukalannya. Jadi secara mungkin ringkasnya secara ringkasnya mungkin harapannya. Alhamdulillah untuk ibu bapa di luar sana. Saya ni juga seorang belia ni orang ada juga ibu bapa tersendiri yang risau semasa saya mengikuti sukarelawan belia ni. Alhamdulillah tidak apa-apa sekarang ni kita ni sukarelawan belia insya-Allah ditempatkan di arah zon-zon yang hijau iaitu bukan zon yang high risk. Dan kita ni sebagai sukarelawan ni diberi garis panduan untuk mengikuti apa yang kerja dan SOP yang telah diberikan. InsyaAllah ketika bertugas sebagai seorang sukarelawan ini diberilah full PPE itu dengan masknya, dengan glove-nya, dengan apron-nya di tempat bertugasnya yang ditetapkanlah. Jadi para belia-belia di sana
untuk supaya Indah membuang masa kita ni tampillah ke hadapan, berbaktilah kepada negara. Anitah masanya kita ni belia-belia bersedia untuk membantu negara dalam negara memerlukan tenaga dan khidmat. Baiklah, kita Terima mengucapkan kasih. ribuan terima kasih kepada kedua tetamu kita, Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Rod Fazilah bin Haji Yusli, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan tingkat 1 selaku Ketua Pegawai Operasi Sukarelawan Belia COVID-19, dan juga Yang Mulia Tuan Muhammad Abdul Wafi bin Haji Sofyan, Ketua Sekretariat Pusat Operasi Sukarelawan Belia COVID-19. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, dan insyaAllah sebagai akhir kata mungkin dapat kita dicakapkan, dapat mungkin kita dikatakan selamat menyambut Hari Sukarelawan Belia yang akan disambut pada 2 hari bulan Disember nanti. Ya, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kita, dan juga syabas serta tahniah kita ucapkan kepada semua para sukarelawan yang terlibat untuk sama-sama membendung dan juga memutuskan rantai COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Terima kasih Tuan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.